Okay, baik, ni kita ada satu soalan yang boleh rakan kamu. Okay, tanyakan soalan paper 2019 yang saya share tu. Okay, soalan nombor 3 Soalan nombor 3 paper 4 B. Okay, figure shows an object suspended from two ropes. So kita ada dua tali. The weight of the object is 360 Newton. Okay, 360 Newton. So dia dah lukiskan dekat sini. Kita dah lukiskan dia punya weight dekat sini. Kamu boleh labelkan. Okay, labelkan W sama dengan 360. The magnitude of the tension in each rope is T. So tali ni dia ada tegangan T lah. Okay, so T ni kita tahu tension, weight. Okay, itu semua adalah forces. Okay, jenis-jenis forces yang ada pada objek-objek yang berbeza lah. Okay, so kita ada tension dengan weight. So we have 3 type of forces, 2 tension and 1 weight. So ada 3 force. So ini soalan apa ni? In the space below, determine the tension T by drawing a vector diagram of the forces acting on the object. State the scale you have used. Okay, the vector diagram of the force. State the scale you have used. So dekat sini bila dia sebut scale, okay, bila dia sebut scale, maksudnya kita kena selesaikan soalan ni dengan menggunakan scale diagram. Okay, guna scale diagram. Kena lukis lah kan. Kena lukis forces yang ada. So dekat sini kita kena tahu ini macam mana nak selesaikan soalan ni. Okay, soalan ni. So tengok balik. Atas ni tak ada lah kan. B kan. Suspended. So keyword yang ada dekat sini adalah suspended. Okay, tergantung. Objek ni tergantung. Maksudnya dia tidak bergerak. Okay, dia tidak bergerak. Ataupun in term of force, kita boleh sebut dia adalah in equilibrium. Okay, the forces acting on the objects are all in equilibrium. Okay. So equilibrium, untuk forces kita ada lukisan triangle. Okay, triangle of equilibrium forces. So ingat kita ada dua jenis triangle untuk forces. Okay, dua triangle. Yang pertama kita ada forces, kita ada resultant force. Okay, resultant force. Yang kedua kita ada equilibrium forces. Okay, equilibrium forces. So apa beza dia antara dua triangle ni? Okay, saya cuba buka saya punya blank. Okay, boleh nampak blank? Okay, boleh nampak. So apa beza dia? Kalau resultant force, okay, kita ada triangle. Contohnya kita ada 3 forces. Okay, kita ada 3 forces. So forces tu, okay, apa yang kamu nampak dekat sini? Kita boleh nampak dua forces tu dia punya arah dia pada satu aliran. Okay, nampak? Forces A, dia terus ke sini. Lepas tu dia terus. Forces B, dia sambung terus daripada pergerakan B ni. So macam anti-clockwise lah kan. Tiba-tiba kita nampak satu force ni, dia punya pergerakan berlawanan dengan A dengan B. So, okay. So untuk resultant force, satu force ni, dia punya direction dia akan melawan lagi dua. Kita tak kisahlah macam mana triangle dia. Macam ni ke, triangle of forces kan. Okay, triangle of forces. Contoh kita ada dua force kan. 1, 2. So yang ini dia satu aliran. Tiba-tiba yang ini dia akan melawan arah. So ini adalah untuk resultant force. Okay, menunjukkan yang berlawanan arah tu adalah resultant. Yang ini adalah resultant. Okay, resultant force. Okay, next. Kita ada equilibrium. Okay, equilibrium. Equilibrium forces pula, macam mana dia punya triangle? Okay, triangle dia akan sama. Okay, dia akan sama. Nampak? Dia satu aliran.
Okay, dia berpusing. Force A, teruskan pergerakan B, teruskan pergerakan C, balik kepada E. Okay. Ataupun macam ni, dia punya triangle. Tak kisahlah macam mana triangle dia. Kalau kita ada dua forces, okay, sekiranya sistem tu berada dalam equilibrium, so dia akan menghasilkan biasa equilibrium ni ada 3 forces lah kan. Okay, 3 forces. So 3 forces ni dia akan menghasilkan satu triangle yang bergerak macam ni. Resultant biasanya dia bagi kita 2 force. So yang ini adalah resultant. 2 force. Yang ini adalah resultant. So boleh nampak dekat sini. So ini adalah equilibrium. Okay, boleh bezakan dua keadaan. Cara kita nak lukis. So bila dah tahu benda ni, kita boleh balik kepada soalan kita. So ini adalah soalan equilibrium of forces. Okay. Sebab apa? Sebab apa kita kata dia equilibrium forces? Okay. Equilibrium forces ni dia punya ciri-ciri dia. Cara kita nak tentukan. Yang pertama, system is at rest. Object is at rest. Objek tu tidak bergerak. Ataupun moving with constant speed. Maksudnya speed dia sama je. Okay. So dua benda ni lah. So biasanya rest lah untuk peringkat AGCSE ini banyak berkisar tentang rest. Ini A level ni moving with constant kan. So objek ni tak bergerak. Maksudnya dia at rest. So bila at rest, kita tahu dia adalah equilibrium. Maksudnya 3 forces yang ada ni, bila kita lukiskan satu triangle, okay, bila lukiskan satu triangle, dia akan menghasilkan triangle of equilibrium forces. So macam mana nak lukis, nak transfer? First, kamu boleh pilih salah satu. Contoh ni kita bagilah. Ni T1, yang ini T2 kan. Okay, T1, T2. So kamu boleh lukis, transfer kan guna scale. Okay, guna scale maksudnya kamu boleh guna 360 tukar kepada 36 cm kan. Try lah, adjust tu tengok pembaris. Cukup tak 36 cm dekat sini? Okay, kalau cukup boleh lukis. Contoh kamu nak ambil dengan W dulu kan. So boleh lukis dengan W. So ambil pembaris. Scale kamu, mungkin kamu guna 360 sama dengan 36 cm. Maksudnya 1 cm sama dengan berapa ni? Bagilah 10 Newton. Okay, 1 cm bersamaan 10 Newton. So kita ambil W. Lukiskan sepanjang berapa? 36. Okay, 36. Okay, so daripada hujung W ni, ingat bila nak lukis equilibrium, dia mesti bersambung terus kan? Bersambung terus. So daripada sini, kamu boleh teruskan. Okay, boleh teruskan. Contohnya kamu nak lukis mana? T1 dulu ataupun T2 dulu. Kalau kamu nak lukis T1 dulu, so daripada sini, 36. Kemudian kamu ambil sudut 45. Sudut 45. So guna protector. Protector mesti ada lah untuk jawab paper 4 ni. So 45. Kita tarik dulu. Kita tarik dulu. Guna pensel dan sebagainya kan. Kemudian T2 pula, tengok sudut dia. Okay, dia adalah 45 dengan horizontal line. Maksudnya daripada, okay, ni dia dah pergi sini. So tengok arah dia. Weight ke bawah. Sambung terus T1. Maksudnya T2 tu, okay, T2 kita sambung daripada hujung T1 ni. Dan dia mesti sentuh hujung yang ini. So dekat sini, kita tahu, contohnya kita tahu W macam ni kan. W ke bawah. Okay, W ke bawah. So sudut antara W dengan, kalau sini 45, so ini pun 45. Okay, 45. So kamu buat satu garisan 45 degrees dekat sini. So daripada sini sambungkan dia punya tension. So kamu dapat T2 dan T1. Okay. So yang ini boleh padam lah. Alamak, terpadam semua kan. Okay, so yang ini naik sini kan. So inilah triangle kita. So bila dah dapat macam ni, sudut betul 45, yang ini pun 45. Okay, yang ni tak apalah. Yang ni sepatutnya kamu dapat 45 juga. Ini 45, yang ni 45 kan. Okay, itu tak apa. Lepas tu apa perlu buat? Lepas tu measure sahaja. Okay, kamu boleh measure guna pembaris. Okay, guna pembaris. Ukur berapa dia punya panjang ni kan.
Okay, ukur berapa dia punya panjang. So, kamu akan dapat lah dia punya T1. Okay, T1 ni sama dengan T2. Sepatutnya panjang dia sama lah T1 dengan T2 ni kan. Sudut 45. So, kamu akan dapat dia punya ukuran. Contohnya kamu dapat 28 cm kan. Guna pembaris. So, sebab kita guna ni, scale ni. So, scale 1 cm sama dengan 10 Newton kan. So, dekat sini, tension. So, 28 cm. So, tension jadi 280 Newton. Contoh. Okay. Kemudian kamu boleh double check yang ni dengan menggunakan calculation lah. So, ke bawah, kita resolve these two tension vertically. So, maksudnya ke bawah, forces ke bawah, 360. Sama dengan forces ke atas. Forces ke atas yang mana? Okay, kita tengok kat sini lah. Maksudnya T1 kita pecahkan jadi yang ini. T2 kita pecahkan jadi yang ini. So, kita ambil vertical component sahaja. So, nak dapatkan vertical component, guna T1. Okay, bila vertical, sin lah kan. Sin. So, T1 dengan T2 ni sama je. So, kita boleh gantikan dengan nilai T lah kan. So, T sin 45 untuk T1. Tambah T sin 45 untuk T2. So, ada 2. So, dekat sini boleh jadi 2T sin 45. So, lepas tu sin 45 apa? 1 over sec 2 kan? So, 1 over sec 2. T sama dengan 360. So, T sama dengan, so kamu boleh calculate 360 bahagi 2. Okay. Darab dengan sec 2. So, 254.56. Okay, 254.56. Okay. Newton. So, macam itulah Okay, sebab soalan ni dia minta kita bagi scale, maksudnya dia nak kita jawab soalan ni dengan menggunakan scale diagram. Okay, dengan scale diagram. So, triangle ni boleh pilih. Contoh kamu nak buat tak nak start dengan W kan, nak start dengan T1. Boleh juga. So, T1. Okay, T1. Lepas tu nak sambung mana? W. Boleh W. Okay, ke bawah. W. Okay. Lepas tu kena pastikan sudut antara T1 dengan T2 ni. So, dia kalau T2 ni, kalau kita extend kat sini. So, ni sudut dia kan. Kalau T1 dengan T2. So, dia macam ni lah. Okay. So, T1. T. So, ini W. Ataupun nak start dengan T2. Boleh juga. Okay. Start dengan T2. So, T2. Lepas tu nak sambung mana? T1 ke W? Mana-mana boleh. Contoh kamu nak sambung dengan W kan. So, sambung dengan W. W ke bawah. Okay. Lepas tu T2. Sudut dia berapa? Okay, sudut dia 45 daripada sini. Kenapa kena ambil sini? Tak boleh lah ambil sini kan. Kalau sini 45. Nanti dah lebih. Kena measure ni betul-betul kan. 36 cm. 36 cm. So, tarik sampai 36 cm. Depends lah. Depends pada kamu punya scale kan. So, kalau guna scale ni, tarik sampai 36 cm. Sampai hujung ni, naik 45 darjah ke atas. So, dapat. Ataupun tak nak macam tu. Nak buat macam mana lagi? T2. Boleh. Okay, kamu start T2. Naik sini. Lepas tu nak start dengan, nak sambung dengan T1. Boleh. Tak ada masalah. So, sambung T1. Tapi kena pastikan panjang W ni 36 cm. So, dapat triangle. So, dia punya method, pilih salah satu force. Kemudian sambung sahaja lukisan. Kena pastikan dia punya panjang, scale dia. Dan dia punya sudut mesti sama. Okay. So, itu cara kita nak jawab soalan ni menggunakan scale diagram. Yang ini hanya untuk check ataupun soalan objektif bolehlah guna ni kan. Okay, guna resolution of forces. Okay. So, itu sahaja untuk video ni. Okay, terima kasih.